Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Ada orang tak ada? Ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi. Selamat tengah hari. Okey, now sebelum cikgu nak start kelas, cikgu nak present satu benda dekat awak. Okey, based on gambar ni, awak nampak tak? Nampak tak dekat skrin tu? Nampak. Okey, agak-agak sukan apa ni? Lompat jauh. Lain? Lain ada tak jawapan lain? Ada satu jawapan je ke? Hello? Satu jawapan je cikgu. Satu jawapan je? Ha. Okey. Alright. Okey, ni nampak jauh. Cikgu tahu cikgu sebelum ni ada bagi awak slide kan untuk awak baca kan. Untuk nampak jauh. Betul. Okey. Tapi sekarang cikgu nak ajar awak sebab nak masuklah dekat bahagian nampak jauh ni untuk awak tahu lebih lanjut. Okay, right now cikgu nak present. Alright. Nampak tak skrin? Nampak. Okay. Sekarang kat mana? Sekarang skrin tu tunjuk mana Pengenalan. Pengenalan Sekejap. Okay. Alright. Okay, cikgu nak ajar awak lompat jauh, unit 6 olahraga asas. Okay, sekarang pengenalan. Okay, pengenalan ni lompat jauh merupakan acara yang memerlukan peserta untuk berlari, meloncat, melayang, melompat dan mendarat. Okay, untuk lompat jauh, otot yang penting bagi atlet lompat jauh adalah otot bahagian kaki. Otot bahagian kaki ni adalah dekat peha, dekat area betis dan sebagainya untuk memastikan awak dapat lompatan yang lebih jauh. Okey, dalam lompat jauh ada 3 gaya. Gaya gantung, gaya layar, gaya kayuh yang berada dalam buku teks lah. Ada lagi gaya-gaya lain, awak boleh tengok dekat YouTube kalau awak nak tahu. Okey, seterusnya ini adalah fasa-fasa dalam lompat jauh. Yang pertama adalah fasa lari landas. Yang kedua fasa lonjakan. Yang ketiga fasa layangan. Yang keempat fasa mendarat. Okey, untuk fasa lari landas, cikgu nak seorang baca? Boleh? Kena cikgu panggil nama. Cikgu panggil nama lah Nur Nadrah. Boleh tak awak bacakan? Satu, perlu berlari dengan kepatasan terkawal. Okay. 2. Jumlah langkah larian berbeza bagi setiap individu. 3. Faktor penting jumlah langkah yang membolehkan pelajar mencapai kepatasan maksimum untuk menghilangkan lonjakan yang berkesan. Untuk menghasilkan lonjakan yang berkesan. Okey. Fasa lari landas ni adalah fasa yang pertama sekali dalam lompat jauh. Dia memerlukan atlet untuk berlari dengan kepatasan terkawal. Dia bukannya berlari dengan kepatasan yang sangat laju,
tapi terkawal. Sebab kalau awak lari sangat laju tapi tak terkawal, maybe masa untuk sekejap maybe untuk apabila awak nak melonjak tu nanti awak terlebih papan ataupun tak sempat untuk lonjakan. So adalah lebih baik untuk awak lari dengan kecepatan yang terkawal. Okey, yang kedua, jumlah langkah berlarian berbeza bagi setiap individu. Okey, siapa pernah main lompat jauh kat sini? Ada tak? Lompat jauh ke? Lompat kijang ke? Anyone, lelaki, perempuan? Ada tak? Tak ada je. Tak ada eh? Awak pernah tengok tak dekat lompat jauh tu orang ada kira langkah dan dia letak macam tanda untuk dia buat larian? Ada. Ada, okey. Itu adalah untuk tanda sebab kat sini pun dia cakap jumlah langkah larian berbeza bagi setiap individu. So, dia tak boleh follow tanda orang lain, dia kena buat tanda dia sendiri untuk pastikan masa dia sampai dekat titik lonjakan tu, kaki yang dia nak tu betul-betul sampai kat situ. So, dia tak payah nak tukar step ke masa dekat lonjakan. Okey, tu cara dia. Okey, yang seterusnya, faktor penting jumlah langkah yang membolehkan pelajar mencapai kecepatan maksimum untuk menghasilkan lonjakan yang berkesan. Ini berdasarkan step yang dia ambil tu lah. Kalau step yang tak cukup, dia tak dapat kecepatan yang bagus, lepas tu dia tak dapat lonjakan yang baik. So dia kena pastikan langkah dan juga lonjakan dia tu baik. Okey. Okey, ni pasal lari landas. Yang kedua, cikgu nak Ajwad Nauki. Nauki dia tak ada. Ajwad nama dia. Ajwad nama dia. Ajwad. Tolong bacakan tu cikgu. Ajwad. Hilang. Okay, tak apalah. Cikgu nak Aina. Ya. Aina tolong bacakan. 1. Tapak kaki memijak papan lonjakan dengan tepat. 2. Hujung kaki tidak melepasi papan. 3. Lonjakan dan tolakan perlu kuat dan luruskan kaki saat akhir bagi mendapat tenaga tambahan. 4. Kaki yang bebas perlu dihayun ke hadapan untuk menambahkan daya potensi. 5. Tangan perlu dihayun ke atas untuk mencapai lonjakan maksimum. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, yang pertama, tapak kaki memijak papan lonjakan dengan tepat. Okey, ni untuk pasal lonjakan Sekejap Okey, untuk pasal lonjakan. Yang kedua, hujung kaki tidak melepasi papan. Okey, kalau kita lompat melepasi papan masa lonjakan tu, kita akan batal lompatan kita. Okey, pastikan kaki awak sebelum hujung papan ataupun tak pijak papan pun tak ada masalah. Tapi lompatan akan efek pada lompatan awak lah. Itu yang penting. Okey. Sekejap. Okey, yang ketiga, lonjakan dan tolakan perlu kuat dan luruskan kaki saat akhir bagi mendapatkan tenaga tambahan. Okey, untuk mendapatkan lompatan yang jauh, kita perlu lonjakan dan tolakan yang kuat pada papan lonjakan tersebut. Lepas tu, luruskan kaki saat akhir. So, dia menghasilkan daya tambahan masa awak luruskan kaki. So, masa awak memijak lonjakan tu, kaki awak akan bengkok dan apabila awak luruskan, dia akan menghasilkan satu daya untuk mendapatkan lonjakan yang lebih jauh. Okey, yang keempat, kaki yang bebas perlu dihayun ke hadapan. Okey, mana-mana lompatan yang awak buat sekalipun, semasa lompat tinggi, lompat jauh, lompat kijang, kaki yang tidak melompat perlulah melakukan hayunan untuk memastikan menghasilkan daya yang lebih jauh untuk awak lompat lah. Tangan pun memainkan peranan untuk hayun ke atas untuk mencapai lonjakan maksimum. Okay, ini pasal lonjakan. Ini pasal layangan. Yang satu, gaya badan dan pergerakan perlu bergantung kepada gaya yang hendak dilakukan. Tujuan melakukannya adalah untuk memastikan pelajar berada di udara lebih lama. Selepas lonjak, pelajar perlu lunjurkan kaki ke hadapan dan badan dicondongkan ke hadapan. Okey, untuk layangan ni ada 3 gaya.
masa fasa layangan ni, yang pertama lompat gaya layar macam kat sini awak tengok. Ada gaya gantung, gaya layar, gaya kayu. Okey, ni mempengaruhi masa awak buat fasa layangan lah. Sekejap. Okey, untuk apa-apa gaya sekalipun, tujuannya adalah untuk memastikan pelajar berada di udara lebih lama. Selepas lonjak, pelajar perlu lunjurkan kaki. Awak tengok kat sini, masa awak layangan tu, kaki tu berada di hadapan, badan pun dicondongkan ke hadapan. So, ni untuk pasal layangan. Awak tengok sini pun sama juga, kakinya ke hadapan, tangannya daripada atas ke hadapan. Okay, seterusnya adalah fasa mendarat. Okay, dalam fasa ini, fasa mendarat ni imbangan penting Imbangan penting untuk fasa mendarat. Untuk untuk awak layangan awak tu tegak dan awak punya pendarat pun tegak. Lepas tu nak elak kecederaan. Lepas tu imbangan juga penting untuk capaian jarak yang lebih jauh. Okay, untuk fasa mendarat juga, kaki dibawa ke hadapan. Macam mana awak layangan tu, fasa mendarat pun sama, kaki dibawa ke hadapan. Mendarat menggunakan kedua-dua tumit kaki. Kedua-dua tumit kaki tu ke hadapan lah. Yang ketiga, fleksi lutut penting. Okay, semasa awak mendarat tu penting untuk ada fleksi maksudnya bukannya awak jatuh terus diri tegak. Tu tak bagus, itu akan menyebabkan kecederaan. So ada fleksi lutut. Kalau awak jatuh berdiri, dan awak perlu lutut tu awak perlu bend. Kalau awak jatuh baring, itu tak ada masalah sangat. So fleksi lutut ni penting untuk mengelakkan kecederaan. Okay, ni awak tengok lutut dia pun bengkok masa dia jatuh tu. Sampai bawah lutut dia bengkok. Kalau lutut dia tegak pergi, itu akan mendatangkan impact lah dekat lutut awak. Okay, ni peraturan. Lompatan dikira gagal jika peserta didapati menyentuh kawasan hadapan papan lonjakan dan meninggalkan kesan ke atas plastisin. Biasanya dekat kawasan lompatan tu ada satu tanda liat plastisin ni untuk memastikan, untuk mengetahui adakah pelompat tu memijak lebih ataupun tidak. Lepas tu peserta dibenarkan melonjak sebelum tiba di papan lonjakan. Macam cikgu cakap tadi, kalau awak lompat sebelum papan lonjakan, itu mendatangkan disadvantage dekat awak sebab papan tu tebal Papan lonjakan tu dalam 20 cm lebar. So awak dah hilang 20 cm kat situ kalau awak lompat kurang daripada papan. So awak kena pastikan step yang awak ambil tu betul lah. Lepas tu jarak lompatan diukur berdasarkan kesan atau tanda yang terdapat di kawasan mendarat. Okey, untuk yang akhir ni dicakap untuk mengukur lonjakan, kita perlu ukur daripada papan lonjakan. Lepas tu dengan kesan atau tanda yang paling hampir dengan papan lonjakan. Okey, so yang pertama meter tu ditarik daripada hujung papan lonjakan. Lepas tu yang hujung lagi satu tu ditarik kepada tanda yang paling hampir dengan papan lonjakan. So kalau kita jatuh berdiri, dia akan ambil tanda dekat ujung tumit. Kalau kita jatuh duduk, dia akan ambil tanda dekat area punggung kita. Tapi kalau kita duduk dan tangan kita ada kat belakang, dia akan ambil dekat ujung tanda tangan. Okay, itu untuk cara pengukuran. Okay, ini untuk alatan kasut berpaku bertumit plastik digunakan dalam lompat jauh bagi memudahkan larian. Ini untuk menghasilkan cekaman yang lebih kuat So awak lari tu lebih stabil. Tapi ada juga peserta yang tak pakai, kalau untuk wakil sekolah ataupun wakil daerah, ada juga peserta yang tak pakai kasut spike ni. Dia tak selesa, tapi untuk yang dah selesa, dia akan menghasilkan lompatan yang lebih jauh lah. Okay, ini tadi peralatan dan kawasan lompatan. Lorong larian tidak kurang daripada 40 meter, selebar 1.22 meter. Itu bebas daripada halangan dan gangguan. Papan lonjakan macam cikgu cakap 1.22 meter panjang, 20 cm lebar. Biasanya papan ni berwarna putih untuk senang dilihat. Kawasan pendaratan tambak pasir macam cikgu tunjuk tadi. Lepas tu diisi dengan pasir halus yang agak lembab.
Kalau tak lembap dia akan jadi kasar, so akan mendatangkan kecederaan, bahaya. Lepas tu kawasan ni kurang-kurangnya 9 meter panjang dan 2.75 meter lebar. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk video. Okey. Nampak tak skrin ni? Nampak. Okey, ni gaya layar Up and tell the field, hey, you're going to have to beat me if you can just get one out there. Greg Rutherford, the defending gold medalist, he's ready. Ini bukan gaya layar, ni gaya gantung. Okey, awak tengok tangan dekat atas, kaki dekat belakang, lepas tu dia bawa ke hadapan. Tengok sekali. Okay, tangan dia kat atas, kaki dekat belakang, lepas tu dia bawa ke hadapan. Okey, yang atas tu posisi menggantung Okey, tengok dia dapat 8 meter. 8.2 meter lebih kurang. Okey, yang seterusnya. Okey, ni gaya layar Gaya layar ni gaya paling mudah. Kalau awak tengok kat sini, dia cuma membawa kaki rapat dengan dia punya bahagian perut. Okey. Lepas tu tangan dia daripada atas bawa ke hadapan. Ini gaya layar. So untuk gaya layar ni biasanya digunakan untuk atlet-atlet sekolah ataupun atlet-atlet daerah. Untuk gaya yang paling mudah lah. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini gaya, ni gambar dia tak clear sangat gambar lama. Ini untuk berlari, gaya apa tadi cikgu lupa. Gaya larian lah untuk lompatan. Walking, gaya berjalannya. Tengok tu. Okey, pasal lari landas, pasal lonjakan. Okey, ni tengok yang awak tengok. Dia melakukan gaya. Dia macam berjalan dekat dalam dekat atas atas. Okey. Okey, tu ada 3 gaya yang cikgu nak tunjuk kat awak. Alright, now. Okey, siapa yang dah masuk dekat dalam kelas ni, cikgu nak awak tulis nama awak sendiri dekat chat tu, kat sebelah tu. Kat sebelah yang call message tu ada chat, cikgu nak awak tulis nama awak, bukan nama akaun Google Meet. Cikgu nak awak tulis nama awak. Sebab nanti senang cikgu nak ambil kehadiran. Boleh? Boleh. Alright, good. Okey, sekarang cikgu dah bentang slide habis. Cikgu nak awak semua jawab soalan. Soalan senang je. Cikgu buat. Sekejap Okey, cikgu nak awak buka word wall tu yang dekat chat tu. Cikgu nak awak buka dan awak jawab. Bagi soalan, letak nama awak dan letak nama awak, lepas tu jawablah soalan. Boleh buka tak? Boleh buka tak? Cikgu boleh. Alright, good. Okay, buka dan jawab.
Okay, cikgu play lagu lah. Dia senyap je. Habis lagu, habis lepas tu kita bincang sekejap. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from falling. And I can't stop myself from falling down. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Okay, dah siap belum? Semua dah siap belum? Hello? Tidur ke? Hello? Awak-awak sekalian. Ya, saya ada. Okey, kalau awak tengah buat, teruskan buat. Okey, siapa yang dah siap? Okey, tengok cikgu punya skrin. Cikgu akan share untuk soalan tadi itulah. Sekejap, Okey. Okey, sekarang kita buat sama-sama. Okey, nombor 1 agak-agak apa jawapan dia? Siapa boleh jawab? Lari dan Alright, good. Soalan 1. Lari landas. Okey, soalan 2. Frasa kedua lompat jauh. Frasa kedua lompat jauh. lonjakan. Lonjakan. Power Ajak, power. Power. Good. Frasa ketiga.
Anyone? Pasal ketiga. Lepas lonjakan apa? Layangan. Okay, good. Pasal keempat. Mendarat. Mendarat. Okay. Yang nombor 5 ni. Melonjak dengan kaki memijak melepasi papan. Jadi apa? Semasa kita melonjak. Batal. Betul. Mantap atas ni. Okay, good. Okay, nombor 6. Apa badan penting semasa fasa mendarat? Imbangan. Alright, good. Imbangan. Okay, nombor 7. Ukuran dibuat dari papan lonjakan ke tanda yang paling dengan papan lonjakan. Tanda paling apa untuk buat ukuran? Ada yang betul tak soalan ni? Tak tahu ke? Okey, cikgu ada cakap tadi kalau untuk ukuran kita nak ambil ukuran lompatan seseorang, kita perlu ambil ukuran daripada papan, hujung papan ke tanda yang paling dengan papan. So kalau orang tu jatuh berdiri, kita akan ambil dekat tumit dia sebab tumit tu paling dengan papan. Apa dia? Apa agak-agak? Tak ada orang tahu ke? Tak apalah, cikgu jawab lah macam tu. Tanda paling hampir dengan papan lonjakan. Okay, nombor 8. Gaya apa ni? Dalam video, ada 3 video cikgu tunjuk tadi apa agak apa gaya paling susah sekali. Hello. Gaya apa Aduh. Tadi ada satu video tu cikgu tunjuk gambar dia, video dia lama. Lepas tu dia macam berjalan je dekat atas udara. Dia macam berjalan, macam berlari, dia macam... Gaya larian. Bukan. Okay. Dekat slide tadi cikgu ada tunjuk 3 cara gaya. 1. Kayuh. Yes, betul. Ni gaya kayuh. Alright, good. Okay. Okay, terima kasih. Alright, kepada siapa yang baru masuk dalam grup, baru masuk dekat dalam Gmeet, tulis nama dekat in call message tu untuk cikgu ambil kehadiran. Ada dalam 15 orang ni, pastikan 15 tu tulis nama dekat tepi tu. Tidak, nanti cikgu susah nak cari kehadiran awak. Boleh. Siapa yang belum tulis lagi, tolong tulis sekarang. Okay, sementara yang lain tulis, cikgu nak tanya. Boleh. Cikgu nak tanya. Adif Mukris, are you there? Awak ada tak? Adif tak ada. Tak apa, kita panggil. Kita pakai Farish lah. Farish Daniel. Saya. Alright, Farish Daniel, apa yang awak dapat daripada pembelajaran hari ni? Apa refleksi awak? Maksudnya apa yang awak belajar? Apa yang cikgu ajar?
Tak ada yang salah, semuanya betul, jangan risau. So awak cuma bagi tahu je cikgu apa benda yang awak dapat. Macam gaya ke apa ke. Boleh Farish? Farish pun hilang ke? Ada. Apa yang awak dapat hari ni? Tak kisah, sebut je apa-apa. Dapat. Apa Apa yang awak belajar hari ni? Fasa-fasa lompat jauh. Good. Okay, lagi seorang lah cikgu nak panggil. Umairah. Umairah tak ada ke? Tak ada, kita panggil Tasnim lah. Tasnim. Ya. Apa yang awak dapat hari ni, Tasnim? Dapat tahu cara-cara nak lompat jauh. Lagi? Dapat tahu jenis-jenis lompat jauh tu. Alright, good. Lagi yang awak dapat? Itu juga. Okay, good. Okay, dah maksudnya kelas kita dah sampai sini je lah nanti banyak-banyak buat ulang kaji sebab nanti awak dah nak exam kan untuk pertengahan tahun. Okay, apa-apa pun stay safe, jaga diri elok, jaga penjarakan sosial, jangan keluar rumah kalau tak ada apa-apa nak buat. Okay, kita habis kelas kita kat sini je. Terima kasih yang masuk. Nanti Kak Adik dan cikgu akan ambil semula dekat dalam grup. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Ya saya. Muka cikgu cusuk ah. Esok kan. Masuk nyanyi tu. Nak cikgu nyanyi ya? Boleh. Awak ada kelas nanti kan.